Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Untuk hari ini, kita akan masuk bab 7 iaitu peningkatan tamadun India dan tamadun Cina. Okey. Saya ingatkan sekali lagi, kita telah belajar bab 6 iaitu tamadun Yunani dan tamadun Rom. Tamadun Yunani terkenal dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran. Manakala tamadun Rom pula terkenal dengan seni bina. Keindahan seni bina yang masih wujud sehingga hari ini. Jadi kita akan tengok tamadun India dan tamadun Cina pula. Okey. Okey, untuk hari ini kita tengok tamadun India dulu. Okey, kita akan belajar lokasi tamadun India, okey, dan juga perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, tamadun India ni kita terkenal dengan sistem perluasan kuasanya. Okey, nanti kita akan belajar sama-sama. Okey, awak boleh tengok buku teks muka surat 140. Okey, dekat situ kita boleh tengok peta di mana mula terletaknya tamadun India ini. Okey. Perkembangan tamadun India mula berlaku apabila pusat tamadun beralih ke lembah Ganges. Okey, ingat lagi tak? Dulu kita pernah belajar tentang tamadun Indus. Okey. Tamadun Indus terletak dekat India. Okay, apabila berakhirnya tamadun Indus, mereka tukar pusat tamadun ini ke lembah Ganges. Okay, daripada lembah Indus beralih ke lembah Ganges. Okey, apabila dah sampai ke lembah Ganges, maka mulalah berlaku perkembangan tamadun India. Wujudlah pula kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai Janapada. Okey, ni ingat. Kemudian, kerajaan-kerajaan kecil ini dia membentuk satu kerajaan yang lebih besar, iaitu Mahajanapada. Okey? Ada beberapa Janapada. Okey, kemudian Janapada ini membentuk satu lagi kerajaan yang lebih besar, iaitu kita panggil Mahajanapada. Hari ini kita akan belajar salah satu daripada Mahajanapada ini, iaitu Magadha. Okey, boleh tengok peta. Okey, Magadha muncul sebagai salah satu Mahajanapada ataupun salah satu kuasa yang penting ketika tamadun India. Okey, kedudukan Magadha, dia terletak di mana? Di lembah Ganges. Okey, jadi dia boleh kawal laluan perdagangan utama di sepanjang Sungai Ganges ni. Okey, dia boleh kawal laluan kapal-kapal perdagangan. Okey, itu yang menyebabkan salah satu faktor kenapa Magadha ni boleh muncul sebagai salah satu kuasa yang penting. Kemudian Magadha juga menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain seperti dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Okey, tamadun India sangat terkenal dengan perluasan kuasa. Okey, mereka berjaya meluaskan kuasa mereka ke wilayah, ke kawasan lain. Okay, ada beberapa faktor yang menyebabkan kejayaan ini berlaku. Antaranya, yang pertama, apabila kita nak luaskan kuasa ke tempat lain, ke wilayah lain, yang pertama mestilah ada kekuatan ketenteraan. Okay, kekuatan ketenteraan ini kita perlukan untuk mempertahankan negara kita daripada serangan musuh. Okay, selain daripada itu, kita juga perlukan ketenteraan
Okey, untuk meluaskan lagi kuasa kita ke wilayah lain, ke tempat lain. Okey. Yang kedua, dasar pemerintahan. Okey, sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin negara, okey, mereka mestilah ada satu dasar untuk meluaskan kuasa mereka. Okey. Gunakan kuasa, gunakan cara pemerintahan mereka untuk mewujudkan satu dasar untuk meluaskan kuasa mereka ke kerajaan-kerajaan lain. Okey, yang ketiga, faktor yang ketiga ialah sumber manusia. Jadi untuk meluaskan kuasa, kita mestilah ada sumber manusia yang cukup. Yang mana sumber-sumber manusia ini boleh menjamin kita, menjamin kerajaan kita untuk ditadbir dengan lebih baik dan berkesan. Faktor yang keempat, melalui diplomasi keagamaan ataupun hubungan keagamaan. Okey, seorang pemerintah yang bijak, dia tak akan guna kekuatan ketenteraan sahaja untuk meluaskan kuasa dia. Okey, pemerintah yang bijak juga dia boleh gunakan hubungan keagamaan. Okey, hubungan keagamaan dan kemanusiaan ini juga berperanan dalam memperluaskan kuasa dan pengaruh kerajaan. Faktor yang kelima ialah faktor kewangan. Okey. Jadi apabila kita nak luaskan kuasa, nak buat perluasan kuasa, apa yang kita perlu ada? Kita mestilah ada kewangan yang cukup. Okey, mestilah ada pembiayaan yang secukupnya daripada perbendaharaan kerajaan. Kerana apa? Tanpa kewangan yang cukup ini, yang kukuh ini, maka usaha untuk meluaskan kuasa ke tempat lain agak sukar. Jadi, ini ialah 5 faktor perluasan kuasa. Minggu hadapan, kita akan tengok macam mana tamadun India ni dia luaskan kuasa dia untuk meluaskan lagi wilayah pemerintahannya. Tamadun India ni kita akan tengok dari segi fizikalnya, kekuatan ketenteraannya dan juga melalui hubungan keagamaan. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Moga ilmu yang saya beri dapat memberi manfaat kepada semua. Baik, sekian. Terima kasih.